Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to all. Okay, terima kasih yang join kelas kita malam ni. Okay, kelas kita hari ni adalah kelas yang ke-7. Okay, kepada yang dah bersama kita, alhamdulillah, terima kasih. So, kejap saya buka slide. Okay, so untuk malam ni kita akan buat sedikit latihan tentang flowchart macam biasa. Okay, kena fahamkan betul-betul tentang flowchart baru awak punya programming nanti akan cantik dan senang nak buat. Okay, siapa yang, apa khabar anda semua? Okay, sihat? Pukul 9, how are you? Sehat. Alright, okay, good. Boleh komen sikit, boleh komen dekat chat tu, tulis sikit dekat chat tu, saya nak tengok dari mana. Boleh tulis nama anda dengan lokasi. Nak tengok sikit dari mana. Kalau first time join malam ni, tulis first time lah. Saya nak tengok sikit yang first time. Okay, dah makan semua bagi tulis nama. Kita nak tengok siapa yang baru nak join kan. Sekejap, ada lagi nak masuk Okay, okay. Okay, tulis mana? Okay, Kuantan. Ada yang dari okay, dari Kuala Lumpur ada. Oh, kita ada malam ni apa ni, pegawai dari Telaga Biru. Okay, kalau kenal Telaga Biru. Alright, okay, thank you dari Kuantan. Okay, kita ada dari Telaga Biru, Kuala Lumpur, dari kawan-kawan di, insyaAllah coming nanti ada robotic tutor dari India dan juga Pakistan akan ikut kita, insyaAllah. Alright, terima kasih yang ada. Okay, jom kita mula. Okay, so hari ni adalah hari yang kelas yang ke-7. Okay, welcome to free online robotic class yang ke-7. Alright, so this is the content untuk kelas kita malam ni. Kita cerita pasal STEM education. Kepada yang first time masuk, just a very simple one. And then kita pergi kepada flowchart. Okay, kelas kita yang free everyday ni kita memang buat setiap hari pukul 9 sampai 9.30. Okay, so mungkin drag sikit sometimes sampai 9.40 atau 9.45 lah. Dan saya akan bagi latihan untuk anda buat. Okay, belajar, lepas tu buat latihan, besok kita akan bincang. Okay, so simple macam tu. Lepas tu nombor 3 kita akan cerita pasal online kelas kita. Kita nak open for sign up. Siapa-siapa nak register nanti saya akan beritahu. Nombor 4 kita akan buat sharing session lah. InsyaAllah ada sharing dari pihak Telaga Biru. Kalau tahu Telaga Biru, Ustaz Hazan. Alright. Lepas tu ada dari insyaAllah robotic tutor dari Pakistan akan bagi sharing untuk malam ni insyaAllah. Alright, so mari kita mulakan kelas kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, so sebelum kita bermula, adik-adik semua, terima kasih diucapkan kepada anda yang menghadiri sesi online kita pada malam ni. Mungkin kat sini ada guru-guru, tenaga pengajar, okey, cikgu-cikgu dan seterusnya kepada adik-adik, okey, para pelajar yang yang saya sayangi sekalian. Terima kasih hadir ya. So nama, saya perkenalkan diri dulu. Okay, nama saya Zulfakir bin Zainuddin, boleh panggil saya Zul. Merupakan master trainer untuk Jazro Robotic Academy. Okay, boleh tengok dekat belakang ni tulis Jazro. Dia adalah Robotic Academy dekat bertempat di Kemaman, Terengganu. Okay, mungkin jauh sikit kan. Kalau ada adik di Terengganu tu, alhamdulillah lah dekat lah kita. Kalau yang jauh-jauh dari Terengganu tu, okay, jauh sikit. Tapi tak apa, jauh physically. Okay, dekat dalam alam maya ni, kita boleh jumpa kan. Alhamdulillah. Okay, so berkaitan dengan pendidikan STEM. Siapa pernah dengar tentang STEM? STEM tu adalah Science, Technology, Engineering dan juga Matematik. Alright, thank you. So STEM ni adalah pembelajaran zaman sekarang IR 4.0. So nak tak nak kena belajar dan KPM pun dah perkenalkan pembelajaran abad ke-21 ataupun dipanggil sebagai PAK21. So pembelajaran PAK21 ni belajar tentang konsep zaman sekarang lah. You belajar menggunakan YouTube, belajar pasal online kan. So bila kita ada MCO ni ataupun PKP ni kan sebabkan COVID ni,
So adik-adik generasi sekarang ni dah ready dah dengan Google Classroom, dengan Zoom meeting. Kalau dulu-dulu tak berapa nak biasa kan mak ayah kita kan. So alhamdulillah inilah generasi anda memang online zaman-zaman komputer ni kan. So bila belajar saya tengok cuba kita tengok dalam grup ni kan. Ada 47 orang, lebih kurang 50 orang. Semalam ada 60 orang. Kebanyakannya semua adalah pelajar-pelajar yang awak sendiri dah biasa dah belajar sendiri menggunakan komputer. Kan memang senang je alhamdulillah. Ini boleh dikategorikan sebagai advance lah. So ini adalah zaman anda. Pada masa akan datang nanti, kebanyakan dunia nanti, pekerjaan-pekerjaan dekat dunia ni semua akan digantikan, mostly akan digantikan dengan robot. Kan kita tengok dekat sini kan, IR 4.0, Artificial Intelligence, IoT, this one is connected world. So ni adalah zaman anda di mana kebanyakan pekerjaan akan digantikan dengan robot. Manusia-manusia semua akan buat robot. Robot yang akan buat kerja-kerja yang berulang. Okay? Kalau siapa yang tengok FB Live hari Sabtu lepas, saya dengan Dr. Rosli. Sir. Ya, ada soalan? Sir. Gambar apa ni? Yang mana? Yang bulat ke? Gambar yang mana, Asyad? Yang bulat. Connected world. Awak kena alihkan gambar ni, nanti baru nampak. Yang atas yang banyak-banyak 4 ni, awak kena buat dia kecil sikit, nanti baru nampak. Bukan. Yang bulat warna biru macam bumi ni. Dia panggil connected world. Semua berhubung. Macam sekarang lah, itulah kuasa internet. Kita boleh bercakap dengan orang dari US, kita boleh bercakap dengan orang dari luar negara hanya menggunakan internet. Okay? Dia panggil sebagai connected world. Okay? Dia panggil internet lah, dia punya short form dia kan. Alright, okay, Asyad? Dah. Okay. So, bila awak dalam akan datang nanti, kebanyakannya akan digantikan dengan robot kan. So, data scientist, orang-orang yang ada kepakaran ataupun kemahiran dalam bidang programming ni semua, insyaAllah masa depan anda cerah lah. So, bermula dari sekarang, okay. Robot-robot ni semua, kita bagi arahan kat dia menggunakan programming. Ataupun dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai pengatur caraan. So adik-adik dekat sekolah pun dah belajar Scratch kan, dah start belajar dekat RBT, ada Python, Scratch, tu semua adalah basic of programming. So pada hari ni, ataupun kelas kita yang kita akan buat sepanjang PKP ni, MCO ni, kita akan ajar tentang carta alih. Fokus kita kepada carta alih. Sebab bagi saya, siapa yang pandai programming, dia kena tahu carta alih, dia kena master carta alih. Bila pandai carta alih, bagilah apa-apa programming software pun insyaAllah boleh. Bagi Scratch ke, bagi Python ke, Arduino IDE ke, bagi apa Raspberry Pi punya software tu kan, boleh, mesti boleh coding. Okay? Ya, Asyad tak tulis dekat apa ni, chat. Kalau ada soalan tulis kat situ, nanti saya tengok Alright. Okay, so next kita pergi kat flowchart. Okay, so kepada yang first time masuk, sekejap, cuba tulis yang first time masuk. Tadi ada yang dah tulis kan? Saya nak tengok berapa ramai yang baru masuk. First time. Okay, siapa lagi yang first time lah? Yang ramai tak yang first time? Kalau tak saya akan cerita pasal cerita tentang flowchart sikit, basic tentang flowchart. Okay, tak apa. Okay, alright, tak apa, saya cerita kalau macam tu. Okay, untuk flowchart ni, okay, basic dia kena tahu bentuk ni je. Okay, so bentuk flowchart ni ada simbol ni yang kena tahu. Ni wajib kena hafal lah ni. Kalau nak buat flowchart, dia adalah grafik. Programming dalam bentuk grafik. Okay, so kena faham bentuk ni. Nampak tak? Ada bentuk bujur, ada bentuk rectangle, ada bentuk diamond, ada arrow dan juga bentuk trapezium. Okay. So kena hafal. Lepas tu kena tahu setiap bentuk ni apa function dia. Okay. Saya buka satu slide yang boleh tengok clear sikit. Alright, okay, semua tengok ni. Okay, sebelum dia keluar dalam bentuk carta alih tu, dia adalah algoritma ataupun bahasa Inggeris dia dipanggil sebagai algorithm. Algorithm ni adalah proses yang berlaku di dalam microprocessor ataupun di dalam sesuatu equipment tu. Contoh macam dalam komputer awak nak tekan Facebook ataupun nak tekan Instagram, nak tekan Twitter ke apa kan. Tekan double click je dekat awak punya phone tu. Tu phone ni akan cari dia punya algorithm dia. Ketika dia akan cari file tu, dia akan show dekat awak Instagram.
Twitter kan. So proses yang berlaku dekat dalam phone tu dipanggil algoritma dan susunan proses tu dipanggil sebagai pseudocode. Okay. Pseudocode ni dalam bentuk bahasa. Okay, kita turun sikit. Okay. Pseudocode ni adalah proses dalam bentuk bahasa. Okay. Dan susunan bahasa ni akan ditukar dalam bentuk grafik yang kita boleh faham. Itu dipanggil sebagai carta alih. Okay, so simbol carta alih ni yang tadi itulah yang kita dah tengok tadi kan. Okay. Ni sekali. Boleh faham? Okay, so ini adalah carta alih. Okay, kita tengok contoh dulu. Kita tengok contoh dulu. Kejap-kejap. Ada soalan ke? Kalau ada soalan tulis dekat chat nanti saya tengok. Alright, tak apa yang manifestan. Okay, tengok ni yang manifestan boleh tengok ni. Okay, alright, kita tengok yang contoh pertama. Menyediakan sandwich tuna dan air kopi untuk sarapan pagi. Okay, yang mana yang dah tengok ni kita tengok lagi sekali. Hari-hari dia tengok benda sama, tak apa, belajar. Okay, langkah satu kita tulis dia punya pseudocode. Kalau kita nak tulis dia punya pseudocode, kita kena type dia punya arahan dia tu satu per satu. Contoh dia kena bermula dengan mula. Okay, the first one should be mula. Okay, lepas tu masak air, tambah air, gula dan kopi, ambil 2 keping roti, letak pes tuna, nombor 6 tamat. Bila kita tengok susunan ni, dan susunan ni dia tak boleh terbalik-terbalik Dia kena satu per satu, dia kena ikut flow. Okay, dia tak boleh nak masukkan gula dengan kopi dulu, lepas tu baru nak masak air. Dia tak boleh. Dia tak boleh ambil pes tuna dulu, baru nak ambil roti. Tak boleh macam tu kan. Dia kena ikut step by step. Contoh awak nak pakai kasut sekolah kan. Pakai kasut dulu ke pakai stokin dulu? Stokin. So the step should be pakai stokin dulu baru pakai kasut. Ke orang pakai kasut, pakai stokin lepas tu baru pakai seluar. Kan macam pelik kan. Itu kena ikut step okay. Same goes to susunan dalam robot ataupun dalam apa-apa programming. Dia kena ikut susunan dia. Alright, thank you. Okay, so bila dalam pseudocode ni, kita tukar dalam bentuk flowchart, dia akan jadi macam ni. Okay, nampak 6 tadi tu? Dia akan tukar dalam bentuk flowchart. Okay, so yang first, ya ada panggil ke? Tulis dekat chat. Siapa yang panggil, kalau ada soalan, tulis dekat chat dulu. Nanti saya jawab sama-sama Okay. So tengok dekat atas ni, first kali dia akan mula dalam bentuk mula ni, bentuk dia adalah bujur. Lepas tu bentuk rectangle, bentuk ni pun boleh buat rectangle, tak ada masalah, semua rectangle. Lepas tu bawah sekali bentuk tamat dalam bentuk bujur. Okay, so this is a step yang kita ubah daripada pseudocode ke bentuk kepada bentuk carta alih. Okay, baru boleh tanya soalan. Okay, ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Okey, tak ada soalan, saya tanya soalan. Kenapa tak ada bentuk diamond kat sini? Perlu kacau ke? Sebab tak ada pilihan. Yes, terima kasih jawabkan. Sebab tiada pilihan. Tiada keputusan yang perlu dibuat. Dia straightforward, dia straight je kan. Tak ada soalan yang kena buat. Okey, kita tengok yang ni pula. Contoh yang kedua. Macam mana kita nak log masuk ataupun kita nak sign in kita punya Gmail account. Siapa ada Gmail? Okay, kalau yang mana pakai Gmail tu, okay. So tak kisahlah Gmail ke, Yahoo ke, nak masuk anda punya email. So first kali kena mula. Nombor 2 kena masuk laman web Gmail. Nombor 3 masukkan ID dan juga password. Okay, sampai kat nombor 4 ni, okay kita tengok kat sini. Tiba-tiba dia kata email dan kata laluan tu betul tak? Dia ada satu soalan dekat situ, okay. So dia akan tanya, betul tak kata laluan tu? Kalau betul, dia akan pergi kat nombor 5. Kalau salah, dia akan pergi kat nombor 3. Nampak tak? Okay. Nombor 5 baru dia akan keluar kat email kita. Nombor 6 dia pun tamat. Okay, faham tak? Okay. So dekat sini, dekat nombor 4 ni, apakah bentuk yang dia pakai? Bentuk apa dia pakai? Diamond. Yes. Diamond. Okay, Cun. Bentuk diamond. Okay, jom kita tengok dia punya flowchart. Ni flowchart dia. Okay, boleh nampak flowchart dia? Okay, ni flowchart dia. So, start dengan bentuk bujur. Okay, bentuk ellipse, lepas tu rectangle. Okay, lepas tu kat sini kena ada bentuk ni lah. Okay, tengok dekat bentuk diamond ni. Kalau tidak, dia akan naik nombor 3. Dia pergi dekat step yang atas ni balik.
Kalau ya, dia akan turun bawah. Nampak? Okay. So kalau diamond ni dia kena ada ya dengan tidak lah. Faham? Lepas tu baru dia buka keluar email dan juga tamat. Okay? Alright, set. Faham, sir. Sedap. Sangat bising. Okay, kejap kita mute dulu. Apa bising-bising ni? Jangan bising-bising ya. Ada orang nak belajar ni. Okay, set. Siapa lagi ada soalan? Okay, tak ada. Jom kita jalan. Okay, so yang satu lagi saya tunjukkan adalah okay, yang ni yang last kali pun contoh, nanti kita pergi kepada soalan Okay, nak ucap selamat pagi. Okay, dekat sini saya nak tunjukkan macam mana daripada catat alih kita nak pergi kepada block programming. So dia apa ni, mudah je. Menulis pseudocode ni 3 je. Mula, selamat pagi, ucap selamat pagi, lepas tu tamat. So this is the flowchart. Okay, senang je. Daripada flowchart ni kita akan bawa kepada bentuk pengaturcaraan Scratch. Okay, so pun senang juga. Dia start dengan bentuk ni, bentuk klik bendera ni, lepas tu dia ucap selamat pagi, lepas tu stop. Ataupun tak perlu tak stop. So this is dia punya block programming dia. Okay, pakai Scratch. Nanti kita akan pakai Scratch jugalah, don't worry. Okay, itu je. Mudah? Boleh faham? Okay, set. So seterusnya kita ke sekejap ni. Kita stop di sini. Kita pergi ke slide pula. Okay, so yang paling penting hafal bentuk ni. Okay, untuk kita nak buat latihan nanti. Catat alih. Okay, so untuk kejap, yang semalam siapa yang hadir kelas malam ada satu soalan saya bagi. Okay, nanti boleh mana nak hantar. Awak boleh dekat Telegram pun boleh, dekat WhatsApp pun boleh, bagi kat saya lah, saya nak tengok betul ke tak betul kan. Sebab kita dah bincang dah hari tu. Okay, so itu soalan yang pertama. Hari ni untuk yang baru join, awak buat soalan ni. Okay, yang mana first time masuk, okay, so buat soalan ni. Okay, so bayangkan yang biru tu adalah robot. Okay, so contoh, okay, ni robot dekat tangan saya. Okay, nama dia robot M-Bot. Boleh nampak? Okay, robot ni pakai Arduino. Dia punya brain dia, microprocessor dia pakai Arduino Uno. Okay, bayangkan ni robot yang dekat dalam gambar kita ni, soalan dia. Okay, so robot ni jalan ke depan, tiba-tiba dia jumpa yang kali hitam ni apa? Yang kali hitam ni adalah dia punya halangan. Kita panggil sebagai obstacle. Okay, dekat depan tu dia nampak obstacle. Okay, bila dia nampak obstacle, dia akan belok ke kiri. Lepas tu, lepas dia belok kiri, dia jalan slow 3 saat. Lepas tu dia belok kanan, dia jalan 5 saat. Fastest dengan speed yang laju. Kan dia main speed dah kat sini. Satu slow, satu fastest. Lepas tu dia pergi slow balik. Dia ni berbeza dekat dia punya speed motor. Sampai dekat sini, lepas tu dia jumpa lagi satu dinding. Dia satu lagi obstacle ataupun halangan kat sini kan. Dia jumpa halangan. Lepas tu dia belok kanan. Lepas tu dia straight 3 saat. Slow dalam speed yang slow. Lepas tu dia stop. Okay, so tukarkan bentuk robot ni, yang arahan ni dalam bentuk carta alih. Itu dia punya task untuk awak. Okay, mana yang first time masuk cuba buat dulu yang ni kan. Nanti kita bincang. Dalam kelas sebelum ni kita dah bincang dah dia punya jawapan. Alright. Apa? Dan setiap kelas kita buat recording lah. Nanti boleh tengok dekat YouTube, kita record kelas ni. Okay, so untuk adik-adik yang dah join lama, okay, yang dah buat latihan 3, 1 sampai 3. Okay, ni latihan untuk malam ni, latihan nombor 4. Okay, salin dulu dan juga sila print screen ke apa kan. Tukar dalam bentuk carta alih, besok kita bincang. Okay. Okay, saya bagi masa sikit untuk tengok. Nanti kita bincang. Besok kita bincang. Okay, kalau ada soalan bagi tahu kat saya.
Ya, dia cik mesin. Ya. Kenapa awak punya tak hidup ni? Tak nampak Galaxy A30. Saya pun tak tahu lah what happen. Awak punya screen tak nampak. Macam mana nak bantu ni? Macam mana screen awak tak nampak ni? Alamak. Oh ni dah. Oh dah share ni. Okay tak apa. Okay dah boleh nampak tadi Nampak. Alright. Siapa yang ada dalam ni? Oh, okay. So we have here Mr. Bilal from Pakistan and also Mr. Manish. Okay, stand by. Not yet. Wait Nanti adik-adik semua kita dengar sedikit sharing dari kita punya robotic tutor dari Pakistan. Awak ada kawan Pakistan tak? Ada kawan tak duduk kat Pakistan? Tak ada. Bila sekarang dulu tak ada, sekarang ada. Dengan kelas online kita, jawapan dia ada sekarang. Kalau orang tanya cakap ada. Okay, sebab dalam ni ada orang Pakistan dengan orang India. Macam itulah kelebihan teknologi tau. Boleh jumpa kawan-kawan yang jauh duduk dengan kita kat dalam online. Dah berjalan lagi kita dengar dia cakap Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan latihan yang kedua tadi dalam bentuk programming. Okay. Okay, ni dah salin Okay, so ni next. Okay, settle ni tak susah pun. Ni kejap je ni. Kencang mana. Okay, saya nak pergi dekat yang latihan nombor 2 ni. Kepada yang first time yang baru buat, tak apa saya bagi jawapan. Hari ni kita nak bincang yang nombor 2. Okay, so apa ni? Kita nak buat jawapan. Kita nak tengok jawapan dia. Okay, so this is the answer for latihan nombor 2. Okay. So sekarang ni saya nak buat dia punya catat alih dalam bentuk coding. Okay. Selamat datang ke blog programming. Siapa yang tahu pasal Scratch, bagus. Siapa yang tak tahu pasal Scratch, selamat belajar Scratch programming. It's a very easy punya programming. Anda tekan play je, terus dia akan susun dalam blok, and then tekan play je, dia akan terus run di robot tu ataupun proses tu. Okay, so dekat saya ni adalah tablet. Okay, dalam ni apa yang screen yang ada dekat tablet ni awak boleh nampak dekat screen awak dekat depan sekarang ni. Okay, ingat tadi tak soalan yang saya bagi tadi, bila robot tu jalan ke depan, dia akan jumpa obstacle kan? Okay, so saya susunkan dia punya blok Yang ni adalah untuk dia jumpa obstacle. Nampak tak? Dekat setiap belah kiri ni semua ada banyak dia punya function dia. Boleh drag and drop je. Sekarang ni saya tengah buat programming Awak tengok macam mana saya buat. Boleh buat sendiri dekat rumah pakai awak punya laptop. Okay, tak ada masalah. Lepas dia jumpa obstacle, dia ke kiri. So kita tukar ke kiri. Okay, dan diam sayang-sayang, jangan cakap. Tenang dulu, bagi saya seorang cakap. Okay, lepas dia belok kiri, dia akan pergi ke hadapan selama 3 saat. Tukar saat dia, 3. Okay, lepas tu speed dia tadi boleh tukar kepada slow. Alright, sebab dia nak slow kan tadi. Lepas tu dia pun move forward. Lepas dia move forward, dia turn right. Sabar. Dia turn right. So dia masuk sini, masuk sini balik. Turn right. Okay, setiap kali turn kita buatkan dia 0.5. Kalau 1 second nanti dia tak jadi 90 degree perpendicular. Okay, 0.5. Lepas tu dia dah turn right, lepas tu dia jalan ke depan. Okay, untuk 5 saat. Speed dia adalah faster tadi kan? Fastest.
Lepas tu dia jumpa lagi obstacle. Okey, bila dia jumpa obstacle, kita pakai if. Yang ni yang bentuk diamond tadi. Kalau diamond kita akan pakai bentuk yang color kuning ni. Okey, so kalau dia jumpa obstacle ahead, maksudnya kalau dia jumpa ada obstacle, okey, dekat robot ni, untuk mengetahui adik-adik semua, dekat robot ni depan ni, yang mata ni sensor apa ni? Nampak tak ni? Dua ni. Ni apa nama sensor? Ultrasonic. Okay, good. This is called ultrasonic sensor kan. So bila kita pakai yang biru ni lah, bila ada obstacle dekat depan, yang ni biru ni, ada obstacle, kita akan buat apa kat dia? And then kita beritahu kat dia, kalau you jumpa obstacle, ultrasonic tu sense ada obstacle, dia akan turn. So kita nak minta yang tadi tu, kalau ikut soalan tu dia turn right. Okay, so kalau dia turn right, kita buat dia 0.5. Refer dekat soalan tadi latihan nombor 2 tadi. Lepas tu dia move forward 3 saat. Ni last sekali. Lepas dia dah turn right, lepas tu dia move forward 3 second. Speed dia adalah slow. Okay. Okay, set. So ini adalah coding untuk latihan nombor 2 tadi. Okay, saya buat dalam bentuk ni je lah dekat tablet. Okay. So kalau nak belajar apakah function yang kuning tu, biru tu apa, obstacle head tu apa, itu kita boleh belajar detail dekat kelas, kita buat kelas siang hari lah insyaAllah, pagi dan petang. Okay, so ni basic untuk awak run. Bila kita tekan play je dekat bawah ni, okay, robot tu akan gerak. Kita tekan play je dekat bawah ni, robot ni akan ikut macam yang soalan tadi lah. Okay, kita connectkan dulu ni tablet dengan robot ni menggunakan Bluetooth. Okay. So robot M-Bot ni dibawakan sole distributor dia dekat Malaysia ni under Telaga Biru. Okey, Telaga Biru Sinar Berhad, Telaga Biru Education. Okey, ni robot dia, ni kotak dia. Okey, set. So kita untuk hari ini sebelum kita pergi dekat sharing, ada soalan so far? Okey, ada. Okay, so kita tukarkan semua tu dalam bentuk tablet. Okay, ni dah set. Ni contoh lain lah. Okay, boleh nyalakan lampu LED, boleh play music. Okay, so robot ni ada macam-macam lah dalam tu. Okay, so sebelum kita pergi ke sharing yang rest sikit penghujung nanti, so nak beritahu dekat semua. So yang ni, okay sayang, kejap-kejap, jangan cakap, diam. So untuk siapa nak join kelas untuk siang, ada pagi dengan petang. Alright, so untuk kelas yang kita buat ni, okay, so kita nak start pada 12 April. Pada Ahad depan insyaAllah kita open untuk siapa-siapa nak register. Kita buat pukul 10 dengan 3 petang, kita ada 2 sesi. Siapa-siapa nak register bagi tahu. Kita buat 50% off, RM20 je untuk seorang, untuk satu kelas. Kalau biasa RM40. Okay, so kita mengajar kelas online tak payah pakai robot. Kita pakai programming dekat rumah. Okay, robot awak buat programming je kat rumah. Ada cara dia macam mana. Okay, so yang tadi yang awak nampakkan dia punya susunan coding yang saya buat tu, boleh buat dekat rumah, nanti saya ajar. Okay, so this is untuk yang kelas online. Soalan seterusnya, apa yang awak akan belajar dalam kelas online ni? Okay, so ni adalah dia punya syllabus. Ni dia punya apa yang kita akan belajar, sequence function, macam nak ubah speed, macam mana kita nak loop, kita nak pakai yang color kuning tadi tu, if, then, if else then, macam mana, nak suruh dia stop macam mana, nak suruh dia wait. Lepas tu kita ada branch function, condition function, comparison, siang gelap dengan tak gelap, comparison antara pakai numbers. Lepas tu lightness, kecerahan, kita pakai lightness punya function, and also last sekali numbers function. Okay, so ini syllabus dia. InsyaAllah kita akan buat hari Ahad sampai hari Khamis. Lepas tu kita buat 2 minggu, kita buat straight. Okay, habis je, you akan dapat sijil. Okay, untuk yang kelas dipanggil sebagai junior level. Okay, so kalau nak register, boleh register dekat sini. Register siap lah kan, nanti ramai. Kita tak nak ambil ramai-ramai pun, just siapa yang nak register. Macam mana nak register? Okay, nanti salin ni, link ni. Type dekat situ, link, nanti boleh tulis awak punya details dekat situ. Ada soalan ke so far? Sekejap, saya tengok dulu Oh, nak kena zoom. Macam mana nak register? Nak register macam mana tu? Register macam mana? Pergi dekat Google punya yang atas tu kan, web browser tu.
Tulis je nak dot. Oh, tak nampak Cikgu okey. ni kelas Zoom di Betul, kita pakai Zoom. Okey, nampak tak? Okey. Ni Terima dia kasih. punya dia punya link dia. Okey, ni yang kita akan belajar. Okey. Sekejap, yang tadi tu kalau nak tanya apa-apa, ni apa ni? Oh, ada orang tulis-tulis ke? Okey, kejap ya. Jangan tulis ni. Ni kalau siapa-siapa nak tanya pasal harga tadi, okey, this is the price. Sekejap, sama je. Sabar. RM20. Jangan. Alright. Okey. Kita pergi kat, okey, faham Alright, nanti nak register, klik kat sini je, dia punya link. Okey, settle untuk kelas. Siapa cepat dia dapat lah. Kita buat kelas ni terjah. Okey, lepas dah habis kelas yang junior tu, kita pergi kepada kelas dipanggil sebagai intermediate. Dekat intermediate ni akan belajar lebih detail pasal robot ni pula. Akan nampak macam mana nak gunakan programming M-Block ni. Lepas tu nak macam mana awak nak tahu pasal ultrasonic sensor, macam mana nak gunakan color detection, mechanical assembly, servo motor dan juga dia punya music dia. Okay, lepas tu kita ada smart camera lah tahun ni. Alright, thank you. Okay, thank you. Apa tengok? Okay, rajin juting. Okay, alright, next. Okay, ni adalah robot yang kita akan pakai. Okay, siapa pernah ada Scratch? Okay, Scratch logo dia kalau nak cari. Ni adalah robot yang kita pakai. Ni yang tadi kita punya blog programming. Oh, ni yang apa kita buat sharing hari tu dekat FB Live. InsyaAllah minggu Sabtu depan kita ada lagi sharing. Nanti kita tengok dengan siapa pula. Alright, so kita dah sampai ke penutup. Sekarang pukul apa? 9.35. Kita nak share. Okay, malam ni ada 2 orang dari Telaga Biru dan juga dari Pakistan. Okay, alright. So kita tukar bahasa lah, alright. For now, kita pass to Mr. Bilal from Pakistan. Okay, adik-adik semua diharapkan dengar dengan teliti apa mesej yang nak disampaikan. Okay, Manish, for this time we pass to Mr. Bilal first and then tomorrow insyaAllah Manish. Okay, so Bilal, are you there? Mr. Bilal? Okay. Assalamualaikum. Yeah, I'm here. Kejap. Let me mute all the participants. Okay, semua jangan bising kasih Mr. Bilal dekat sana pukul 6 o'clock. I think so. Okay, Mr. Bilal. Okay, it's your time now. Boleh. Okay, go ahead, Mr. Bilal. Assalamualaikum to all our participants. Thank you, Zul. It's wonderful to see efforts that you all are doing and the efforts being taken. I think looking at today's class, just a quick review to all our participants. So Zul went through the most important parts of coding. Before we actually code, we have to go through a couple of painful processes. It's true, they are very difficult, but they're very important. So you have a problem, then you create a pseudocode, and then you create a flowchart before you write your program. Even though it's a lot time consuming, right now it feels like it's a lot of work for all of you, but try to understand that the purpose of teaching you programming and coding before we enter the robotics world is to give you the ability to be focused and streamlined. Meaning, when you're doing robotics, you cannot be all over the place. The reason is, by the time you are preparing, say for example, for a MakeX competition, and something goes wrong, if you're not organized, if you don't have your flowcharts, if you don't have your pseudocodes, to find the problem can be very difficult. That's the reason why we like to instill this very early on during our classes. So what flowcharts and pseudocodes do, they allow the code to become more readable for us. So that is very essential part of doing it. As you will realize, as more complicated your coding becomes or more longer it becomes, your flowcharts become very handy, because then when you want to give your code to somebody else, he can understand your flowchart. You don't have to give him your code. You can just give him your flowchart and they'll understand it. All right. So don't worry too much about, don't panic. That's a lot of work. It will really help you. It helps you with a lot of things in future. The other thing is,
we really coding, robotics, and artificial intelligence is next generation skills. Meaning, doesn't matter if you want to become an engineer, a doctor, you want to go into the business industry. These skills are skills that you must all have. Okay, they allow you to ask the questions, the right questions. Doesn't matter what subject you're studying. You'll always learn how to solve problems. All right. What coding does is it makes you resilient. You find a problem, you keep working at it again and again until you find a solution. In life, those skills are very important. All right, to be successful. So pay a lot of attention in terms of what everybody is doing. These classes that Zul is providing you and Jazzer Robotics is providing you are a blessing for all of you, because I've worked with them and they have essential experiences in MBOTs and competitions. And all of you should aim at entering competitions, because that's the way you prepare yourself for whatever's available in the world. All right. So work hard. You all can do it. And I'm really glad to see 50 participants. And I think all of you are very interested in coding. And from what I saw, everybody did pretty well. Thank you, Zul, for giving me this time and opportunity to talk to your class. On our part, on my part, stay safe. Assalamualaikum and selamat malam. Thank you very much, Salam. Mr. Bilal. That's so sweet. What's the time now in Pakistan? It's Maghrib time, so we're all going to Salah Maghrib now. It's about 6:45. Okay, baik. So- Jazakallah, Mr. Bilal. Alright, thank you very much, Mr. Bilal. Thank you for your time. Next, kita ada Encik Nakiuddin dari Telaga Biru. Okay, right, ready? Silakan. It's your time. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, Alhamdulillah. First of pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada Jazro sebab anda telah melakukan satu, orang kata, kelas yang menjadi keperluan zaman sekarang. Okay, it's not about robotik, bukan sahaja robotik saja. Sebab programming ni sebenarnya adik-adik sendiri belajar macam mana kita nak selesaikan masalah. Bila kita belajar kat sekolah, macam mana kita nak jawab soalan. Robotik ni dengan kehidupan kita tak lari jauh, tak lari banyak. Bila kita buat ini, buat A jadi apa, buat B jadi apa. So, itu adalah salah satu benda yang kita perlu tahu. So, sebenarnya programming ni membantu adik dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian adik-adik sebenarnya. Okay, so malam ni ada special sikit. Kami di Telaga Biru untuk pengetahuan semua, this year merupakan tahun ketiga kita buat Max competition. So ramai juga tanya Max competition ni sebenarnya apa. So untuk yang dah tahu, harapnya anda akan join tahun ni. Untuk yang baru tahu, kita akan share sedikit. Saya share screen boleh? Okay, so ni screen saya. Alright. So this is Max punya apa tu tema tahun ni. Alright. So harap macam Cik Bila cakap tadi, bila adik dah mahir dalam programming, adik boleh cuba untuk kembangkan adik punya kemahiran dalam bidang pengaturcaraan ataupun programming tadi ke dalam pertandingan-pertandingan. Salah satu pertandingannya ialah Max lah. Alright. So tahun ni kita punya tema ialah Future Vision. Maksudnya ke arah masa depan. Adik tengok gambar kat sini pun kan, kita nampak tahap masa kemodenan dia. Okay, alright. So dia ada 4 kategori. So kita fokus utama kita menggunakan MBOT ialah MX Starter ni, Smart Link. Alright. So untuk bersama-sama untuk adik kenal pasti macam mana program MX ni berlangsung, saya ada nak share beberapa gambar yang kita dah buat pada tahun lepas bersama dengan Jazro juga. Okay, so this is gambar masa peringkat kebangsaan di UKM Bangi. So adik boleh tengok gambar-gambar macam mana abang-abang adik kat sini kita buat 2 kategori, sekolah rendah, sekolah menengah. So yang besar ni sekolah menengah. So adik boleh tengok mereka dalam ni, this one merupakan tahun kedua kita buat. Partisipan ataupun peserta ramai, 100 lebih pasukan daripada 80 buah sekolah. So kat sini adik boleh kenal pertandingan ni, dia konsep dia alliance. Maksudnya adik tak kenal tim satu lagi, tapi adik kena bekerjasama dalam satu pasukan untuk selesaikan tugasan kat dalam litar. Alright, so ni gambar-gambar yang adik nampak apa pertandingan yang kita buat peringkat kebangsaan.
Alright, so ni secara amnya dia punya suasana di sana. Okay, so adik akan apa ni yang dekat Malaysia. So bila adik dah melonjak ke layak untuk ke peringkat antarabangsa, so ni antara salah satu peserta kita di peringkat antarabangsa yang berlangsung di Guangzhou tahun lepas, bulan 12. Okay, kami bawa kontingen seramai 10 pasukan. Alright, so Sekejap. Jangan jonting adik-adik. Sabar. Padam dulu. Jangan jonting. Tengah cakap ni. Okey? Padam dulu. Okay, tak apa. Okay, so kat sini nampak abang ni pelajar ni diberi peluang untuk bercakap di hadapan penonton dan juri untuk promote ataupun memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Ini salah satu benda ataupun orang kata kemahiran yang kita tak belajar kat sekolah, iaitu kita belajar macam mana nak berkomunikasi dengan orang. Ini antara kontingen kita di sana. Salah satunya Jazro punya team pun ada. Kat sini juga kita berjumpa dengan Manesh. Hi Mr. Manesh. We also meet you there. Alright. Okay. Hello. So Hi. this is the yang ni merupakan pertandingan yang berlangsung di sana. Untuk pengetahuan adik, dua pasukan yang dalam gambar ni sekarang adalah pemenang wakil Malaysia yang menang tempat pertama wakil peringkat antarabangsa. Right? So mereka digandingkan dengan satu negara daripada negara lain, iaitu Turki. Maksudnya kan tadi abang saya cakap tadi, digabungkan dengan orang yang tak kenal. So kita dah digabungkan dengan orang yang dia orang baru kenal kat sana, dan mereka memenangi tempat pertama peringkat antarabangsa wakil Malaysia. Okay, so kat sini ada Jazari juga. Okay, alright. So ini merupakan mentor ataupun cikgu yang join pun dapat anugerah juga. Tahun lepas kita banyak menang anugerah. So tahun ni harap adik-adik boleh join supaya kita dapat menang lagi banyak anugerah untuk peringkat antarabangsa terutamanya lah. Alright, so ini kontingen kita. So as far adik nampak, menang memang dapat duit. Itu advance je, tapi berpeluang untuk ke sana tu salah satu pengalaman yang amat seronok, dan adik juga berpeluang. Okay, so tahun ni kalau boleh daripada Terengganu kami nak lagi ramai, ataupun dari Malaysia ni lagi ramai. InsyaAllah lepas segala updates akan kami beritahu dari masa ke semasa. Alright, so okay, itu nampak kan, this is the winner lah, ni pemenang dia tadi. Piala ni bawa balik rumah tau. Okay, piala ni kat sana je dapat. Kat Malaysia dia piala dia lain sikit. So antarabangsa kalau menang baru dapat piala tu. Okay, so kat sini apa yang perlu adik buat ialah source. For example, sebagai contoh adik tak ada robot lagi. Okay, boleh dapatkan. Kalau belum dapatkan lagi, tak apa. Adik teruskan dulu macam mana kembangkan dulu programming language adik. Maksudnya adik belajar programming ni strong kan, kuatkan dulu, baru adik boleh mudah untuk ke arah kemenangan ni lah. Alright. So untuk pengetahuan adik, macam tahun pertama kami buat, tempat pertama tak ada basic langsung. So tapi dia orang boleh menang. Tak semestinya adik pandai dalam bidang tu. Tapi kalau adik minat, benda tu adik boleh buat. It's not about, ia bukan sebenarnya untuk hanya untuk menang pertandingan saja. Ini untuk masa depan adik sebenarnya. Right? So saya rasa itu saja daripada saya. Alright. Okay, saya ni jenis macam cakap sikit, tapi tak apa. Anything, insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa dekat Terengganu. Untuk yang dekat negeri sini, saya dekat KL. Alhamdulillah kat sini dia ketat sikit yang quarantine tu. Tapi tak apa, insyaAllah from time to time kita akan update on our MAX. So anything, just join Jazro punya kelas. Saya amat berbesar hati untuk join juga sebenarnya. Kalau boleh sebenarnya saya nak bawa adik saya masuk kelas ni. Tapi adik saya pun insyaAllah saya akan bincang dengan adik saya balik. Anything, we'll update you from time to time. Terima kasih banyak-banyak sebab join kelas ni. Harapnya anda belajar dan kenal pasti apa yang anda lemah, apa yang anda mampu buat, so kita boleh teruskan kehidupan kita dalam keadaan yang perkembangannya terlalu pesat, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okay, jazakallah Encik Nakudin. Okay, so adik-adik yang mana yang nak tahu pasal MAX tu, okay, saya tulis tadi pertandingan robotik MAX. Okay, nanti boleh Google, boleh PM tepi, cari Telaga Biru Education punya Facebook, IG ataupun Jazari Robot. Okay, so last kali malam ni kita nak ambil gambar dulu sebelum kita berpisah untuk malam ni. Okay, kita ada buka Q&A, ada apa nak tanya soalan? Okay, kalau nak tanya boleh chat. Okay, lepas ni conteng. Okay, jangan conteng kita kena conteng tangan nanti. Okay, so kita tak ada apa, kita pergi ni, kita ambil gambar dulu. Okay, semua orang sekarang ni tengok kat kamera. Okay, sekejap saya tutup ni, apa ni,
open. Okay, semua tengok kamera. Saya ambil gambar dulu. Berapa orang ni? Okay, 40 orang. Okay, set. Okay, semua tengok kamera. 1, 2. Okay, senyum Okay, good. Sabar. Satu lagi. Untuk page yang kedua pula. Okay, sabar. Okay, yang kedua. Siapa dekat page kedua? Okay, tengok kamera. 1, 2, senyum. Alright. Okay, settle untuk malam ni. Ada apa-apa nanti boleh bagi tahu dekat saya untuk kita tambah baik lagi insyaAllah kepada cikgu-cikgu yang join. Terima kasih banyak juga cikgu. Okay, so doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tangguhkan dulu tasbih kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, terima kasih kepada semua. Kita jumpa besok. Jangan lupa soalan yang saya bagi kita jawab. Alright. Okay, bye bye. Assalamualaikum semua. InsyaAllah. Bye. InsyaAllah. Okay, bye. InsyaAllah. Bye.